Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Siti Aida binti Jonet, Pengetua SMK Sungai Kertas. Yang dihormati Encik Muhammad Ali bin Rizwan, Yang di-Pertua PIBG SMK Sungai Kertas. Puan Nurul Huda binti Mustafa, Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Muhammad Roslan bin Husin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Cik Esa binti Cik Din, Penolong Kanan Petang. Puan Nur Mariha binti Bahudin, Penolong Kanan Co-Curriculum, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kasihnya dapat kita menganjurkan satu majlis orientasi murid tingkatan 1 bagi sesi 2021. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh Al-Fadil Ustaz Azmi Al-Alwi bin Muhammad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program orientasi pelajar-pelajar tingkatan 1 sesi 2021 pada hari ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun co-curriculum, seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, kami mengharap kepadamu, mudah-mudahan maklumat yang diberikan dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Jadikanlah kami pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran kami. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ain yang wajib dan dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat. Janganlah engkau jadikan kami pelajar yang hanya berpuas hati dengan apa yang kami perolehi dalam peperiksaan yang lalu. Ya Munzilal Barakah wa ya Kashifal Ghummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al khairu a'malina akhiruh wa khairu a'malina khawatimuh wa khairu ayyamina yawmal alqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabuquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. قبل الله. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai membuka tirai persada ucapan, kata alu-aluan selamat datang kepada murid tingkatan 1 bagi sesi 2021. Dipersilakan Puan Siti Aida binti Jonet, Pengetua SMK Sungai Kertas untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Puan Siti Aida binti Jonet, Pengetua SMK Sungai Kertas, ingin mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa dan juga anak-anak tingkatan 1 ke SMK Sungai Kertas. Pertama-tamanya saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi atas selimpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti program e-orientasi tingkatan 1 bagi tahun 2021. Justru saya mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ibu bapa dan anak-anak tingkatan 1 yang bakal menjadi sebahagian daripada warga SMK Sungai Kertas atau lebih dikenali dengan akronimnya SUTAS. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada barisan pentadbir SMK Sungai Kertas, khususnya kepada jawatan kuasa Hari E-Orientasi 2021 di bawah pimpinan Penolong Kanan Petang Puan Cik Esah Cik Din yang telah pun melaksanakan program pada hari ini. Ucapan penghargaan terima kasih saya juga kepada YDP PIBG dan barisan AJK sesi 2019-2020 yang sentiasa menyokong dan membantu pihak pengurusan sekolah dalam melaksanakan program-program yang dijalankan di sekolah ini. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak tingkatan 1 yang dikasihi sekalian, apabila KPM mengumumkan bahawa tingkatan 1, 4 dan 5 akan hadir ke sekolah secara bersemuka pada 20 Januari ini, kami sebenarnya para guru amat teruja menanti kehadiran anak-anak sekalian. Para pentadbir dan seluruh guru yang berkaitan telah pun terlibat membuat persediaan-persediaan bagi menyambut kehadiran anak-anak ke sekolah dari segi persediaan fizikal dan juga SOP yang akan dilaksanakan. Namun maklumat terkini yang diperolehi hanya pelajar SPM calon 2020 sahaja, iaitu tingkatan 5 yang akan dibenarkan meneruskan pembelajaran secara bersemuka mulai 20 Januari, manakala murid-murid yang lain akan mengikuti pembelajaran secara online. Maka beberapa perkara terpaksa dibuat-suai semula bagi menguruskan perubahan keputusan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun saya yakin dan percaya bahawa keputusan KPM ini adalah yang terbaik demi menjamin keselamatan anak-anak dan seluruh warga sekolah khususnya dan juga rakyat Malaysia secara amnya. Ini memandangkan kepada status pandemik khususnya di Selangor yang semakin membimbangkan. Namun sama-samalah kita teruskan munajat dan juga doa bersungguh-sungguh agar Allah mengangkat musibah yang melanda negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang saya kasihi sekalian, apapun yang diputuskan dan kekangan yang bakal dihadapi, kita haruslah akur dengan arahan pihak atasan dan saya yakin pengalaman sepanjang tahun 2020 boleh membantu kita meneruskan sesi pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih baik. Justru saya merayu kepada anak-anak tingkatan 1 agar dapat bersedia dari segi fizikal dan juga dari segi mental untuk memulakan sesi pembelajaran menengah di SUTAS dengan penuh semangat dan dapat mendisiplinkan diri mengikuti jadual pembelajaran yang ditetapkan. Saya juga berharap kepada ibu bapa agar dapat menyediakan keperluan pembelajaran anak-anak terutama dari segi gadget dan juga kemudahan internet kerana pembelajaran secara digital atau online ini akan diteruskan sehinggalah arahan pembelajaran bersemuka diumumkan. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekalian, bagi sesi 2021 ini saya dimaklumkan oleh pihak PPD akan pertambahan bilangan murid ke SMK Sungai Kertas. Dan setakat ini kita menerima seramai lebih 400 orang murid daripada sekolah-sekolah rendah berhampiran. Namun dari bilangan itu ada sebahagian yang telah memohon pertukaran dan telah diluluskan dan sebahagian yang lain sedang menunggu keputusan. Walau bagaimanapun dari senarai tersebut, seramai 280 orang murid yang telah membuat pengesahan dan tidak memohon pertukaran yang mana telah kami tempatkan mereka ini ke 9 buah kelas yang kami tawarkan. Dan buat masa ini SMK Sungai Kertas membuka 1 kelas aliran agama dan 8 kelas aliran biasa dengan tawaran elektif seperti asas sains komputer, reka bentuk teknologi dan pendidikan seni visual. Ibu bapa yang memohon pertukaran ke sekolah khusus seperti SBP dan juga MARA, keputusan akan hanya diketahui sekitar bulan Mac
dan pendaftaran kemasukan murid hanya akan dibuat, kalau tidak silap saya, pada sekitar awal April. Ini bermakna anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan berada di SUTAS sehingga bulan April. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekalian, izinkan saya memperkenalkan sedikit sekolah SMK Sungai Kertas ini. Sekolah ini telah mula beroperasi pada tahun 1994 dan sepanjang 26 tahun penubuhannya, sekolah ini telah berjaya melahirkan ramai pelajar dan murid yang saya difahamkan mempunyai pelbagai kejayaan yang cemerlang, termasuk juga di peringkat antarabangsa. Selain itu, SMK Sungai Kertas juga telah melahirkan anak-anak yang cemerlang dalam keputusan SPM, walaupun di peringkat sekolah menengah mereka ini kurang menyerlah. Hasil komitmen dan kepakaran warga pendidik SUTAS, kejayaan-kejayaan ini diharapkan akan dapat diteruskan dan boleh memberikan motivasi kepada semua murid yang belajar di sini. Prinsip saya sebagai ibu dan juga sebagai guru, di manapun kita bersekolah, usaha, adab dan doa adalah yang menentukan tahap kecemerlangan dan kejayaan kita. SMK Sungai Kertas mempunyai kekuatan guru seramai 69 orang dengan pelbagai kepakaran, dan hampir 20% daripada mereka ini adalah merupakan pemeriksa-pemeriksa kertas peperiksaan awam SPM dan juga merupakan jurulatih utama dalam bidang kurikulum. Guru-guru di SUTAS ini juga pernah melahirkan anak-anak SUTAS yang telah pun mempunyai kerjaya yang bagus, seperti doktor, jurutera, juruterbang, dan ramai juga yang berjaya menempatkan diri dalam IPTE. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sekalian, sebaik sahaja sesi persekolahan secara online dimulakan nanti, anak-anak akan diagihkan ke kelas-kelas yang ditawarkan dan guru-guru tingkatan akan mewujudkan kumpulan WhatsApp, kelas atau Telegram bagi meneruskan penyampaian maklumat dan juga untuk meneruskan pembelajaran secara online. Saya menyeru agar anak-anak semua dapat menggunakan sebaiknya kumpulan media sosial ini agar anak-anak tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Kerana di sekolah menengah, isi kandungan pembelajaran ini semakin banyak dan semakin mencabar. Jadi mohon pastikan kehadiran anda setiap kali guru-guru ini melaksanakan pembelajaran secara digital. Saya juga berharap agar anak-anak dapat memastikan bahawa kemahiran-kemahiran asas bagi subjek-subjek yang akan dipelajari dapat dikuasai dengan baik. Pihak guru akan sebaik mungkin melayani dan membantu proses PDPC online ini. Kepada ibu bapa pula, kami sangat mengharapkan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan bagi memastikan kehadiran anak-anak semasa kelas-kelas online ini dijalankan. Buat masa ini, anak-anak tingkatan 1 boleh menggunakan ID dan juga password semasa mereka di sekolah rendah dahulu bagi mengakses pembelajaran secara online yang dikendalikan oleh para guru. InsyaAllah jadual baru secara online ini akan dibelaskan kepada ibu bapa dan juga kepada anak-anak sebelum 20 hari bulan Januari. Kita juga ada menghantar talian ataupun link, pautan ataupun link bagi tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak tingkatan 1 mengakses buku teks digital yang diwujudkan. Sekiranya ibu bapa mempunyai apa-apa kemusykilan, sila berhubung dengan guru kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah guru kelas ini akan menghubungi tuan-tuan dan puan-puan sebaik sahaja selesai urusan pengagihan anak-anak ke kelas masing-masing. Okey, baiklah anak-anak sekalian, oleh kerana anak-anak tidak dapat hadir ke sekolah untuk belajar secara bersemuka, mungkin hari ini saya nak membawa anak-anak sedikit berjalan ke sekitar kawasan sekolah untuk melihat SMK Sungai Kertas secara lebih dekat. Jom. Ini adalah ruangan menunggu di pejabat sekolah. Di ruangan tangga ini adalah gambar barisan pentadbir dan kata-kata hikmah masing-masing. Saya juga berharap kepada anak-anak tingkatan 1 agar memiliki kata-kata hikmah
sebagai motivasi diri dan juga prinsip kehidupan masing-masing. Ini ialah dataran payung yang dulu menjadi tempat anak-anak tingkatan 1 ataupun sesi petang mengadakan perhimpunan mereka sebelum masuk ke kelas. Dan sebelahnya ialah Dewan Citra Minda yang selalu juga menjadi tempat anak-anak melaksanakan program-program motivasi dan juga sebelum masuk ke kelas. Ini ialah padang SMK Sungai Kertas yang sangat luas, dan jika ada anak-anak yang berminat dengan aktiviti sukan, permainan dan juga untuk menjalankan latihan-latihan, anda boleh menggunakan padang sekolah kita ini. Baik, di sini adalah laluan English Zone yang berlatar belakangkan pemandangan 3D yang merupakan salah satu tempat yang menyejukkan mata saya. Dan untuk makluman anak-anak, SMK Sungai Kertas sangat mengutamakan penguasaan kemahiran bahasa Inggeris. Jadi saya harap anda bersedia apabila berjumpa saya, you have to speak to me in English. Ini adalah pentas di hadapan dataran perhimpunan untuk sesi pagi yang masih lagi sebenarnya dalam proses naik taraf. Okey, ini adalah dinding bangunan makmal komputer yang merakamkan kejayaan SMK Sungai Kertas sebagai pemegang rekod Malaysian Book of Record dalam program The Largest Human Domino Formation pada tahun 2017 dan juga lakaran 3D. Ini adalah bangunan makmal komputer yang menempatkan Dewan Seminar GSET yang mana juga merupakan studio tempat berlangsungnya program-program peringkat antarabangsa yang masih lagi berlangsung di SMK Sungai Kertas. Contohnya program conference online antara 3 negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Korea Selatan, di mana SMK Sungai Kertas mewakili sekolah daripada Malaysia. Saya berada di papan kenyataan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, dan selain daripada itu kita juga melaksanakan bacaan amal turat harian sebagai amalan anak-anak di SUTAS pada setiap hari. This is one of my favorite notice boards. Since I am an English teacher, I really encourage my students to speak and to converse to me in English. So I hope all the Form 1 students, whenever you see me, whenever you see your principal,
do converse to me in English. Ini adalah tagline yang sering kita gunakan untuk Sutas hebat. Semoga anak-anak yang akan hadir ke SMK Sungai Kertas juga akan membantu kehebatan SMK Sungai Kertas. Okey, itulah tadi anak-anak sekalian beberapa tempat dan juga kawasan yang ada di SMK Sungai Kertas dan semoga anak-anak SMK Sungai Kertas akan gembira belajar di mana sahaja anda berada dan sekali lagi daripada saya, selamat datang ke SMK Sungai Kertas. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Aida atas ucapan sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis, dipersilakan Encik Muhammad Ali bin Rizwan yang di-Pertua PIBG SMK Sungai Kertas untuk meneruskan persada ucapan. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam prihatin, salam sehati sejiwa, salam mufakatan. Yang berusaha Pengetua Cemerlang SMK Sungai Kertas, Puan Siti Aida binti Jonet, yang dihormati barisan guru-guru pentadbir, yang dihormati guru-guru yang dedikasi, yang dihormati barisan AJK PIBG, ibu bapa, jawatankuasa program serta yang dikasihi anak-anak sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya. Dapatlah kita bersama-sama dalam majlis yang mulia ini untuk program Hari Orientasi Tingkatan 1 SMK Sungai Kertas sesi 2021 yang julung-julung kalinya diadakan melalui alam maya. Tahniah diucapkan kepada jawatankuasa program yang betul-betul lumus untuk menjayakan program ini. Pada tahun ini, program orientasi tidak disambut secara biasa. Tiada perhimpunan besar diadakan dalam situasi semasa penularan wabak COVID-19. Kita pun sedia maklum di mana kita masih berada di dalam situasi PKP. Wabak COVID-19 masih berluasa. Kita tidak dapat mengadakan majlis ini secara besar-besaran seperti tahun-tahun sebelum ini, di mana pada tahun ini majlis diadakan dengan amalan norma baru dan SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan trend kes dunia, iaitu wabak COVID-19 telah membuatkan seluruh dunia terjejas kerana tidak dapat melakukan aktiviti di luar secara besar-besaran. Bermula 13 Januari 2021 yang lepas, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Dalam tempoh ini, bekerja dan belajar dari rumah merupakan pengorbanan besar para guru, ibu bapa dan anak-anak dapat membantu menangani penularan COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seluruh warga kerja sekolah ini dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas. Dan di samping itu juga, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada anak-anak tingkatan 1 di mana bakal menjadi warga Sutas. Terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang dapat bersama-sama pada majlis hari ini. Hari Suai Kenal pada hari ini secara webinar dalam talian. Hari orientasi atau hari Suai Kenal ini adalah amat penting untuk murid-murid menyesuaikan diri bagi menghadapi kehidupan baru mereka di alam sekolah menengah. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan semua supaya dapat mengambil peluang terbaik ini untuk memastikan anak-anak kita mampu menggenggam kecemerlangan di sekolah ini bukan sahaja dari segi pencapaian akademik, tetapi juga dari segi co-curriculum dan sahsiah
diri kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, untuk berjaya dan untuk cemerlang, kita tidak boleh setakat bercakap dan bermimpi. Ia perlu disertai dan diterjemahkan melalui gerak kerja dan tindakan-tindakan kita sebagai ibu bapa. Untuk cemerlang juga, tidak boleh dibebankan kepada murid-murid atau guru sahaja. Tetapi kita semua, iaitu sekolah, guru, murid, ibu bapa dan masyarakat perlu bersama secara kolaboratif memastikan anak-anak kita terus cemerlang. Anak-anak murid perlu menyiapkan diri untuk sentiasa bersedia belajar. Guru-guru di sekolah sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan pendidikan yang terbaik. Dan ibu bapa hendaklah memberi sokongan dan dorongan sepenuhnya untuk memastikan anak-anak kita belajar dengan sempurna. Pastikan anak-anak kita hadir ke sekolah dan menjaga disiplin masing-masing bukan sahaja untuk akademik tetapi juga aktiviti co-curricular. Anak-anak perlu menyiapkan diri untuk belajar. Guru sentiasa bersedia memberikan pendidikan yang terbaik. Dan kita ibu bapa perlu sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak kita. Kita juga sebolehnya perlu melibatkan diri dalam aktiviti sekolah sama ada melalui penyertaan PIBG atau KSIB, iaitu kumpulan sokongan ibu bapa. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, bagaimanapun saya mengalu-alukan komitmen tuan-puan sebagai ibu bapa atau penjaga untuk membantu sekolah ini mencapai tahap prestasi yang lebih unggul melalui peranan-peranan yang boleh kita mainkan. Pendidikan adalah meliputi segala-galanya. Malah keindahan taman, keceriaan sekolah dan apa-apa saja adalah ke arah elemen pendidikan. Justru itu, saya mengalu-alukan sumbangan tuan-puan baik dalam bentuk buah fikiran atau material untuk memajukan sekolah ini. Sekolah ini sudah lebih 25 tahun. Hakikatnya, banyak lagi perkara yang perlu kita lakukan dan sediakan khususnya dari segi kemudahan pembelajaran anak-anak kita seperti keceriaan prasarana sekolah kita ini. InsyaAllah, bersama-samalah kita memajukan sekolah ini melalui apa jua platform yang ada. Untuk anak-anak pula, perlu bersiap sedia dengan PDPC secara dalam talian, mengikut jadual yang akan ditetapkan oleh guru. Pastikan tugasan dapat diselesaikan manakala pemantauan dari ibu bapa sangat diharapkan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, seperkara lagi yang saya ingin maklumkan, setiap ibu bapa atau penjaga murid dikehendaki menjelaskan sumbangan PIBG bagi membantu perjalanan aktiviti anak-anak di sekolah. Saya juga mengalu-alukan kehadiran ibu bapa yang hadir hari ini bersama-sama semasa mesyuarat agung PIBG yang akan datang bagi membincangkan masalah anak-anak atau keceriaan prasarana sekolah untuk anak-anak kita juga. Sebagai ibu bapa, kita tidak semestinya mengharapkan bantuan sekolah sahaja. Saya ingin menyeru ibu bapa haruslah sama-sama membantu PIBG di sekolah ini dengan sumbangan tuan-puan ini. Dapatlah kita menceriakan prasarana sekolah ini di samping aktiviti anak-anak kita berjalan lancar demi keselesaan serta mempertingkatkan kecemerlangan anak-anak kita juga. Akhir kalam, saya selaku YDP PIBG dan Wakil Barisan AJK PIBG ingin mengingatkan kepada semua, termasuk diri saya sendiri, terus mematuhi semua SOP yang ditetapkan. Mencegah paling utama dari diri kita sendiri dengan melakukan amalan norma baru iaitu kerap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai pelitup muka, juga jaga jarak fizikal dan elakkan dari bersentuhan. Sama-samalah kita memendung dan memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 daripada menjadi lebih teruk. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru dan mengucapkan sekali lagi
selamat datang dan syabas kepada ibu bapa serta anak-anak yang hadir pada hari ini melalui alam maya dan menjadi warga Sutas yang kita sayangi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Ali atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, dipersilakan Puan Cik Esah binti Cik Din penolong kanan petang untuk memberikan taklimat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Cik Esah binti Cik Din, penolong kanan petang Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas, mengalu-alukan kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan ke majlis e-orientasi untuk tingkatan 1 SMK Sungai Kertas pada tahun 2021 yang sepatutnya kita adakan secara bersemuka, tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 maka kita terpaksa mengadakan secara online. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berbangga dan berterima kasih dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana telah memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas untuk menjadi tempat belajar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Dengan guru sesi petang Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas ialah 15 orang, iaitu 3 lelaki, 12 perempuan, bilangan kelas 9 buah dan bilangan murid 7 orang. PK petang ialah Puan Cik Esah binti Cik Din, penolong PK petang Puan Azilawani binti Abdullah, penyelaras tingkatan 1 Puan Marni binti Abdul Hamid, ketua guru disiplin Encik Muhammad Kamarul Azli bin Rosili, penolong ketua guru disiplin Encik Khairi Baharum bin Zulbahrain, Puan Nur Amira binti Muhammad Nur, guru pengawas Puan Nur Bayah binti Ibrahim, Puan Nur Hazlisa binti Puan Nur Hidayah binti Cik Yan, Puan Marhaida binti Muhammad Zizi, Puan Nur Sehawati binti Hasbullah, Puan Rabiah binti Abdul Rahman, Encik Muhammad Adwa Aiman bin Muhammad Nur, Puan Surya Bama anak perempuan di Madu, Puan Zuriana binti Zabidi. Tuan-tuan dan puan-puan, arahan KPM tiada kelas bersemuka untuk tingkatan 1 bermula 20 Januari 2021 sehingga diberitahu kelak. Sempena pembukaan sekolah, sesi persekolahan tahun ini bermula pada 20 Januari 2021. Untuk tingkatan 1, pembelajaran berlaku di atas talian, iaitu pembelajaran dari rumah ataupun PDPR. Jadual waktu akan dimasukkan ke dalam grup tingkatan 1 kelas masing-masing. Terdapat 9 kelas tingkatan 1, 1 kelas aliran agama iaitu kelas KAA, 8 aliran kelas perdana. Pemilihan murid ke kelas KAA iaitu kelas kemahiran Al-Quran berdasarkan ujian akhir tahun 5 mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran matematik, sains dan bahasa Inggeris. Lulus dalam mata pelajaran bahasa Arab, lulus UPKK. Murid-murid yang berminat tetapi tidak tersenarai bolehlah waktu persekolahan sekiranya pembelajaran bersemuka. Sesi pagi itu tingkatan 1 Ibnu Sina sahaja. Waktu persekolahan ialah Isnin hingga Khamis 7.20 pagi hingga 2.30 petang. Sekiranya ada kelas KKQ bermula 7.20 pagi hingga 4 petang. Pada hari Jumaat 7.20 pagi hingga 12.20 tengah hari. 8 kelas yang lain iaitu di sesi petang Isnin hingga Khamis bermula 1.10 tengah hari hingga 6.40 petang. Pada hari Jumaat 2.10 petang hingga 6.10 petang, murid-murid akan bersolat asar di senarai nama murid mengikut kelas PDPR akan dikeluarkan sebelum 20 Januari. Setiap kelas mempunyai guru kelas masing-masing. Guru kelas akan membina link, itu terdapat 9 link. Ibu bapa perlu menyertai kelas anak-anak melalui link tersebut.
Maklumat lanjut akan disampaikan melalui guru kelas dalam kumpulan yang dibentuk itu. Senarai kelas tingkatan 1 pada tahun ini iaitu Ibnu Sina, Analog, Binary, Cyber, Digital, Excel, Fortran, Galaxy dan Hybrid. Akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Cik Esah atas ucapan sebentar tadi. Majlis seterusnya mempersilakan Encik Muhammad Roslan bin Hussein, penolong kanan hal ehwal murid untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Pengetua, Puan Siti Aida binti Junid, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan yang dirarikan ibu bapa, murid-murid tingkatan 1 SMK Sungai Kertas tahun 2021. Selamat datang saya ucapkan ke sesi orientasi secara maya dan tibalah giliran saya untuk menyampaikan serba sedikit informasi berkenaan dengan persekolahan tahun 2021 untuk murid-murid tingkatan 1. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Muhammad Roslan bin Hussein, guru penolong kanan hal ehwal murid bagi SMK Sungai Kertas. Jadi ringkasnya PKHAM orang panggil. Okey, jadi di kesempatan yang diberikan ini ingin saya menyampaikan sedikit maklumat kepada semua guru murid-murid yang mana ada dalam talian hari ini. Begitu juga dengan ibu bapa. Okay, berkaitan dengan persekolahan tahun 2021 untuk murid-murid tingkatan 1. Okey, jadi perkara yang pertama yang saya nak sebut ialah mengenai cabaran kita pada tahun ini, terutama sekali pembukaan sekolah. Okey, sebelum ini sekolah dijadualkan dibuka bersemuka dengan murid-murid pada 20 hari bulan Januari, tetapi disebabkan oleh perintah PKPP, maka kita terpaksa tangguhkan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menangguhkan persekolahan kecuali untuk tingkatan 5 dan yang lain, tingkatan lain dikehendaki belajar dari rumah atau secara online.
dan ini menyebabkan kita terpaksa mengadakan beberapa perubahan dan juga tindakan untuk membolehkan sesi persekolahan berlangsung dengan lancar. Okey, jadi yang pertama sekali yang kita hadapi sebelum ini dan ingin saya ucapkan terima kasih kepada ibu-bapa semua ialah berkenaan dengan pengesahan pendaftaran murid-murid tingkatan 1 yang mana kita telah laksanakan secara online. Dan alhamdulillah boleh dikatakan majoriti ibu bapa SMK Sungai Kertas telah berjaya mengesahkan pendaftaran anak-anak mereka melalui online, melalui borang Google Form yang kita sediakan. Mereka isikan dan kita kumpulkan data-data tersebut dan buat pengesahan dengan KPM. Walau bagaimanapun, pihak sekolah juga mengizinkan ibu bapa datang ke sekolah semasa tempoh pengesahan pendaftaran tersebut untuk mengadakan pendaftaran secara manual. Maknanya mungkin ada ibu bapa yang menghadapi kesukaran untuk mengakses borang Google Form tersebut, maka mereka datang ke sekolah dan kami bantu mereka untuk dibuat pengesahan. Dan alhamdulillah semuanya telah berjalan lancar dan saya ucapkan terima kasih kepada semua atas kerjasama. Dan perkara yang kedua yang kami buat selepas dibuat pendaftaran tersebut ialah mengadakan grup Telegram. Okay, grup Telegram untuk menyampaikan informasi kepada semua ibu bapa murid-murid tingkatan 1. Dan izinkan saya tunjukkan di sini contohnya. Okey, ini adalah grup Telegram yang kita telah buat dan alhamdulillah setakat pagi ni saya dapati hampir 290 nama ahli telah berada dalam grup tersebut. Walau bagaimanapun untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, sebenarnya jumlah murid yang disahkan pendaftaran di SMK Sungai Kertas murid tingkatan 1 pada tahun ini ialah seramai 458 orang. Jadi maknanya ramai lagi yang tak dapat menyertai grup ini. Dan walau bagaimanapun daripada 450 itu tak semua yang akan kekal. Ramai sangat yang minta-minta. Okey. Lebih daripada 100 ibu bapa yang memohon untuk pindah. Dan tapi saya kena sebutkan juga sini, tak semua yang akan diluluskan oleh PPD. Okey, minta maaf saya sebut ke sini, tak semua akan diluluskan oleh PPD kerana mereka juga terpaksa mengambil kira beberapa faktor terutama sekali mengenai kesediaan tempat yang dipohon. Kalau sekolah tu penuh, sebagai contohnya mungkin payahlah sikit nak dapat. Jadi kalau yang mungkin akan dapat selepas ini, mungkin akan dapat sedikit masa lagi. Dan tahu saya pihak PPD juga akan membenarkan ibu bapa membuat rayuan lagi selepas ini sekiranya gagal. Okey. Tetapi mungkin selepas 20 hari bulan Januari baru dibenarkan dibuat rayuan kali kedua. Mereka akan beri satu tarikh lagi. Maknanya 20 hari bulan ini ialah tarikh tutup permohonan untuk berpindah. Jadi selepas 20 hari bulan mungkin mereka minta tempoh sedikit kan, kemudian akan beri lagi kebenaran untuk ibu bapa untuk membuat rayuan permohonan bertukar sekolah. Okey, dan perkara ini saya akan sampaikan ataupun maklumat ini kita akan sampaikan kepada bapa melalui grup-grup social media. Okey, dan juga dinyatakan di sini, saya nyatakan di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ada nombor telefon sekolah, ada nombor fax sekolah dan ada nombor email sekolah. Dan kita juga ada laman blog sekolah. Okay? Walaupun blog sekolah tu dia kadang-kadang lambat sikit nak update, tapi itu adalah salah satu saluran untuk pihak sekolah menyampaikan maklumat dan juga untuk menceritakan apakah program-program yang berlaku dan berlangsung di sekolah SMK Sungai Kertas. Okay, dan juga di situ ada juga link untuk join. Okay, untuk masuk ke dalam grup Telegram ini. Okay. Jadi setakat ini ada apa yang bertanya dengan saya, kenapa grup ini tidak boleh orang kata apa chatting, tak boleh ibu bapa tak boleh sampaikan, boleh tulis
boleh bertanya dan sebagainya. Kenapa saya tutup? Saya buka sekejap saja baru ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tujuan utama saya, mengapa saya setakat ini tidak membuka grup ini ialah kerana untuk membolehkan maklumat-maklumat terkini kami kumpulkan dahulu. Okay, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu, sehingga pagi ini, okay, masih ada lagi maklumat-maklumat baru dan terkini, arahan-arahan daripada pihak kementerian, jabatan dan juga pejabat pendidikan daerah yang kami terima untuk pembukaan sekolah pada minggu hadapan. Jadi kalau kami sampaikan maklumat awal, kadang-kadang datang maklumat baru, terpaksalah ditukar lagi arahan tersebut, tukar lagi maklumat, dan ini mungkin akan menimbulkan sedikit kecelaruan. Mungkin ada yang baca, ada yang tak baca yang baru, ada yang duk pakai yang lama lagi. Jadi buat masa ini saya tutup dahulu grup ini, sehinggalah maklumat-maklumat yang terkini kami terima dan maklumat-maklumat sah, jadi kami akan belaskan dalam grup informasi tingkatan 1. Okay, dan juga lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf lah kalau saya buka tuan-tuan, ada 200 lebih ibu bapa dalam grup ini. Kalau semua kemukakan soalan ataupun semua nyatakan pendapat dan sebagainya, kadang-kadang kami tak terbaca apa-apa maklumat yang tuan-tuan ataupun pertanyaan yang tuan-tuan sampaikan. Dan juga mungkin ada maklumat yang kadang-kadang tu kita terlepas pandang, dan mungkin ada maklumat yang kami nak sampaikan tenggelam terus di celah-celah perbualan dalam grup ini. Okay, walau bagaimanapun, saya rasa Puan Cik Esah, iaitu penolong kanan petang kita, sudah menyatakan bahawa selepas ini anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan ditentukan dalam kelas tingkatan masing-masing. Okay, senarai nama insya-Allah kami akan naikkan sedikit masa lagi. Dan selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan akan dijemput menyertai. Ada grup kelas pula, grup Telegram untuk kelas-kelas tertentu. Semua kelas ada grup dia masing-masing. Jadi di situ bolehlah tuan-tuan dan puan-puan bertanya, ataupun mendapatkan informasi lanjut daripada guru tingkatan. Saya rasa keadaan akan lebih terkawal kerana dalam satu grup tu mungkin ada hanya 40 orang ibu bapa dalam tu. Jadi saya rasa maklumat dan juga bolehlah diminta ataupun ditanya, ataupun kami juga akan menyalurkan maklumat itu terus ke dalam grup-grup tingkatan yang akan diadakan. InsyaAllah tuan, apabila senarai nama keluar nanti, kita akan naikkan juga link ataupun pautan untuk kelas-kelas masing-masing. Okey. Okay, perkara yang kedua yang ingin saya sebut ialah berkenaan dengan APDM. Okey, yang ini saya dah letakkan dalam grup Telegram semalam. Okey, apakah itu APDM? Okey, APDM adalah satu sistem pengkalan data yang diwujudkan oleh KPM untuk menyimpan semua maklumat berkenaan dengan murid. Saya rasa ibu bapa semua dah faham tentang perkara ini kerana murid-murid ini datang daripada sekolah rendah, dan sistem ini diguna pakai daripada murid itu masuk darjah 1 sehinggalah mereka tamat persekolahan hingga tingkatan 6. Data yang sama digunakan. Okey. Dan data-data ini akan dibawa ke mana-mana sahaja murid itu bersekolah di Malaysia. Katakanlah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pindah sekolah ke Sarawak sekalipun, data ini juga yang akan dibawa di sana. Kami tidak simpan data ini disimpan oleh KPM. Berada di Putrajaya sana ataupun di server KPM sendiri. Jadi cuma yang pentingnya ialah data ini perlu dikemaskini dari masa ke semasa. Jadi dengan itu, kerajaan ataupun KPM telah membuat perbaharuan tahun ini. Kerana sekarang ni semua sistem pakai online, dia benarkan ibu bapa untuk mengemaskini maklumat peribadi anak-anak dalam APDM. Sebelum ini hanya cikgu yang boleh ubah. Tapi kali ini mereka benarkan atau mereka minta ibu bapa sendiri yang mengemaskini maklumat. Okey, tata cara macam mana penggunaan, laman web mana nak pergi semua tu, saya telah postkan dalam grup info Telegram tingkatan 1. Dan feedback yang saya dapat, dah ada ibu bapa yang dah mula
mengemas kini data mereka. Walau bagaimanapun, tidak semua data yang boleh diubah. Okey. Hanya beberapa perkara saja yang boleh diubah, sebagai contoh alamat, pendapatan ibu bapa, yang nombor telefon. Itu yang benda-benda yang sentiasa berubah, itu yang boleh diubah. Tapi nombor benda macam-macam yang lain, benda-benda lain, macam kalau tersalah nombor IC ke, tersalah nombor surat beranak ke, yang itu semua kena minta guru tingkatan. Hanya guru tingkatan pihak sekolah saja yang boleh membuat perubahan. Okey, jadi satu lagi kepentingan APDM ni tuan-tuan dan puan-puan ialah semua sistem online KPM akan menggunakan data yang dimuat dalam APDM. Sebagai contoh, sekiranya ada bantuan ke beasiswa, bantuan yang RM100 tu, bantuan orang bersekolah tu, data itu semuanya akan datang daripada sini. Okay, sama ada pelajar tu layak ataupun tidak dan sebagainya, pihak kementerian akan ambil data itu daripada sini. Okay? Jadi itulah pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, mengapa data ini perlu diupdate. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada masalah mengemas kini data, okay, sila berhubung dengan guru tingkatan. InsyaAllah mereka akan boleh tolong tuan-tuan dan puan-puan mengakses laman ini ataupun tolong mengupdatekan data-data yang perlu. Okay. Dan bagi saya, data yang paling penting dalam APDM ini ialah data alamat dan juga nombor telefon ibu bapa. Okay, saban tahun kami menghadapi masalah. Okay, apabila pihak sekolah perlu menghubungi ibu bapa ataupun telefon ibu bapa, nombor telefon yang diberi tidak betul ataupun mungkin telah berubah tapi tidak diberitahu kepada guru tingkatan, dan juga alamat tak sampai tuan-tuan, surat-surat dihantar. Jadi minta tolong pastikan alamat dan nombor telefon sentiasa yang terkini. Terutama nombor telefon. Kalau berubah, minta tolong tuan-tuan dan puan-puan betulkan dalam APDM. Okey. Seterusnya, berkaitan dengan APDM juga, selepas ini Kementerian Pendidikan Malaysia juga akan membenarkan ibu bapa menyemak kehadiran anak-anak mereka di sekolah melalui APDM. Okey, lepas ini tuan-tuan boleh masuk ke APDM dan tengok kehadiran anak-anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan hadir atau tidak ke sekolah. Mungkin hari ini, mungkin minggu depan, tuan-tuan boleh cek. Okey, kalau untuk hari yang, contoh hari ni, tuan-tuan nak cek anak-anak hadir atau tidak. Tadi pagi dia keluar rumah. Okey, yang tu mungkin lewat sikit lah. Sebab sekolah akan key in dalam pukul 9 sebelum pukul 9 pagi. Ataupun tuan-tuan nak tengok dalam sepanjang minggu lepas, betul tak anak saya ni bersekolah. Boleh cek sendiri lepas ni. Okay, selama ni kalau nak tahu kena hubungi sekolah. Baru tahu. Tapi kali ni tahu. Kalau murid tu ponteng dan sebagainya, tuan-tuan tak payah tanya sekolah lagi. Tuan-tuan boleh cek sendiri. Boleh tengok sendiri. Hadir tak hadir anak-anak kita tu. Okay. Jadi perkara yang seterusnya yang saya ingin sebutkan ialah berkenaan dengan bila sebut tentang HAM ni, kita tak dapat lari dah tuan-tuan dan puan berkenaan dengan disiplin. Okay? Tata cara disiplin persekolahan anak kita. Jadi tadi saya sebut tentang kehadiran anak murid dan juga alamat. Jadi masalah yang kita hadapi terutama sekali zaman-zaman COVID ni ialah kehadiran murid-murid ke sekolah. Jadi murid-murid kadang-kadang mereka bagi alasan ibu bapa tak bagi datang sekolah sebab COVID lah dan sebagainya. Jadi saya minta kerjasama bapa, sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat hadir ke sekolah, tolong maklumkan kepada pihak sekolah. Sama ada kalau mereka sakit, beri surat sakit apabila datang sekolah, dan juga paling-paling tidak pun telefon guru tingkatan, maklumkan kepada mereka yang anak tu tak dapat hadir.
ada ibu bapa pengalaman yang lepas mereka cuma hantar WhatsApp, Telegram kepada ibu bapa, tapi kadang-kadang benda tu kita pun tak dapat nak pastikan kesahihannya. Betul ke ini ibu bapa yang type ni? Dan kalau boleh tu cikgu, anak tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah telefonlah, bagilah cakap sepatah dengan ibu bapa, dengan cikgu-cikgu mengapa anak tu tak dapat hadir, sebab apa tak dapat hadir. Bukan sekadar hantar mesej, cikgu anak saya tak hadir hari ni. Kita pun tak tahu kenapa. Dan kita di sekolah, kita terikat dengan peraturan disiplin yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, dan memandangkan isu ketidakhadiran ini adalah isu besar bagi pihak KPM dan juga pihak sekolah, maka salah satu peraturan yang ditetapkan oleh KPM ialah berkenaan dengan ketidakhadiran anak-anak ke sekolah, dan juga sekiranya anak-anak tuan-tuan dan perempuan tidak hadir ke sekolah mengikut ketetapan yang telah dibuat, maka surat-surat amaran akan dikeluarkan. Okey, surat ini sebagai peringatan ibu bapa. Jadi sebab itulah saya minta tadi ibu bapa pastikan alamat dan juga nombor telefon sentiasa yang terkini. Okey, dan saya tunjukkan di sini peraturan yang ditetapkan oleh kementerian. Okey, sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan tidak hadir 3 hari berturut-turut, maka pihak sekolah akan mengeluarkan surat amaran sebagai peringatan. Okey. Dan sekiranya 7 hari tak juga hadir, hari ke-10 kita akan hantarkan lagi surat amaran. Kedua, seterusnya ketiga, dan akhir sekali kalau tidak hadir 14 hari selepas, maknanya dah sampai 31 hari, maka pihak sekolah memang boleh mempunyai kuasa untuk membuang pelajar tersebut. Ini kalau tidak hadir berturut-turut. Dan saya takut ada pelajar tingkatan 1 ni yang tak hadir daripada hari pertama sampailah sebulan. Okey. Yang kedua ialah sekiranya pelajar itu tidak hadir, tidak berturut-turut, maka dia punya formula dia 10, 20, 40 dan 60. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sekiranya pelajar tersebut tidak hadir tanpa sebab. Okey, sekiranya ada sebab, ada surat, ada makluman pihak sekolah, surat-surat ini tidak akan dikeluarkan. Okey, walau bagaimanapun jika anak tuan-tuan dan puan-puan lama tak dapat hadir ke sekolah, minta hubungilah guru tingkatan, berbincang dengan guru tingkatan ataupun berjumpa dengan saya sendiri untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya. Okey, jadi saya tunjukkan di sini sedikit tentang beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sama saja pada mana-mana sekolah di Malaysia ini. Ini adalah contoh etika pakaian murid di SMK Sungai Kertas. Okey. Lelaki berpakaian memakai tali leher, dan juga itu ialah baju PJK. Dan senarai keperluan ini akan kami letakkan dalam grup tingkatan nanti. Okay, guru tingkatan akan letakkan senarai keperluan seperti baju t-shirt, necktie dan sebagainya, dan perkara-perkara yang perlu, lencana, itu semua dalam satu senarai yang akan diletakkan oleh guru tingkatan melalui grup tingkatan nanti. Okey, dan satu perkara lagi berkaitan dengan kasut. Okey, saya rasa kalau tahun lepas ramai ibu bapa bertanya, boleh tak kasut hitam, kasut putih? Okey, jawapan saya memang boleh untuk kasut hitam ataupun kasut putih, tapi pastikanlah kalau anak-anak tuan-tuan pakai kasut hitam, stokin pun hitam jugalah. Jangan stokin putih, kasut hitam ataupun kasut putih, stokin hitam. Okey. Dan ini adalah senarai salah laku yang telah dibuat oleh KPM dan diguna pakai di SMK Sungai Kertas, dan saya rasa ibu bapa tidak ada masalah tentang perkara ini kerana murid-murid ini telah bersekolah daripada sekolah rendah lagi, dan saya rasa peraturan ini pun sama juga di mana-mana sekolah. Cuma saya nak ingatkan satu yang mungkin tidak ada di sini ataupun tidak nampak di sini ialah berkenaan dengan larangan membawa barang-barang yang dilarang, terutama sekali telefon bimbit. Okey, minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, pastikan anak-anak tidak membawa telefon bimbit ke sekolah. Okey, sekiranya anak-anak terbawa telefon ke sekolah dan didapati menggunakan telefon tersebut di sekolah, maka mengikut peraturan kementerian, pihak sekolah berhak untuk merampas dan menyimpan telefon tersebut,
dan hanya boleh dituntut oleh ibu bapa ke sekolah nanti. Okey? Saya rasa semua orang faham tentang perkara ini. Sekiranya telefon ni kalau ibu bapa kata perlu untuk kecemasan dan sebagainya, kami ada nombor telefon pejabat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi pejabat terus, ataupun saya percaya guru-guru tingkatan pun mereka akan memberikan nombor telefon mereka kepada ibu bapa. Okey, jadi boleh hubungi guru sekiranya ada masalah. Okey, jadi saya rasa itu saja bagi taklimat saya pada pagi ini. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan pihak bapa, murid-murid dan juga kami sendiri, guru-guru, tentang SOP COVID-19. Jadi insya-Allah pihak sekolah kami akan berusaha dengan sedaya upaya untuk menjamin keselamatan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan di sekolah dalam menangani isu wabak COVID-19 ini. Budak-budak je, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua maklum budak-budak ni mereka payah sikit, mereka imuniti mereka tinggi. Yang jadi masalahnya ialah kita ni, kami ni cikgu-cikgu dan juga tuan-tuan dan puan-puan sendiri di rumah. Orang dewasa ni yang mungkin lebih tinggi risiko dia dengan virus COVID-19 ini. Jadi pastikan anak-anak kita sementara sekolah belum dibuka ini, sementara sebelum sekolah bermula, pastikan anak-anak itu menjaga diri mereka, pastikan tidak merayau, dan sekiranya ada kes kita tidak minta benda ini, sekiranya positif ada anak-anak murid tuan-tuan, anak-anak kita SMK Sungai Kertas ini yang disahkan positif, saya minta kerjasama ibu bapa memaklumkan kepada pihak sekolah. Memaklumkan kepada pihak sekolah. Kalau masuk hospital dan sebagainya ataupun disahkan positif, maklumkan pada pihak sekolah, kerana pihak sekolah perlu melaporkan perkara ini kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya sebut tadi, selepas ini grup senarai nama murid akan dikeluarkan dan minta tuan-tuan dan puan-puan semak di mana anak-anak tuan-tuan puan-puan berada, di kelas mana mereka berada, walaupun secara maya. Dan setiap kelas ni ada guru tingkatannya, dan grup social media, Telegram atau WhatsApp akan diwujudkan untuk tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan guru-guru ataupun secara umumnya dengan pihak sekolah lah. Walau bagaimanapun grup info tingkatan 1 ini tetap saya akan buka, tetap saya akan, pihak pengurusan akan sampaikan maklumat dari situ, jadi jangan left lagi. Mungkin ada maklumat-maklumat yang terkini yang akan disampaikan melalui grup itu. Dan sekiranya tuan-tuan puan-puan ingin berhubung terus, ada masalah yang perlu berjumpa dengan pihak sekolah, buat masa ini pihak Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membenarkan orang luar masuk sekolah. Hatta kedai buku pun tidak dibenarkan dibuka buat masa ini. Jadi sekiranya perlu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menghubungi pejabat sekolah, ataupun kalau nak hubungi dengan saya, gunakanlah Telegram tu. PM saya secara peribadi. Orang kata apa? PM tepi. Saya rasa itu saja daripada saya. Dah lama saya bercakap ni. Jadi saya sudahi ucapan saya dengan selamat datang ke SMK Sungai Kertas. Bersama-samalah kita berdoa agar perjalanan persekolahan anak kita ni berjalan lancar, dijauhi daripada bala petaka, terutama sekali COVID-19 ini. Dan kami pihak sekolah mengalu-alukan kedatangan anak tuan-tuan dan puan-puan, dan seboleh-bolehnya kami ingin bersemuka dengan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Tapi apakan daya arahan Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi insya-Allah apabila sekolah dibuka nanti, mungkin kita boleh adakan satu sesi pertemuan bersama ibu bapa. Tapi apa-apa pun kita tunggu sajalah arahan, dan sentiasa semak arahan ataupun maklumat-maklumat yang pihak sekolah yang akan sampaikan. Dan terutama sekali berkaitan dengan pembukaan sekolah,
Begitu juga dengan maklumat-maklumat daripada pihak kementerian, pihak jabatan, pihak kerajaan. Sekiranya tidak pasti, hubungilah pihak sekolah ataupun guru tingkatan. Okey, saya sudahi ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Roslan atas taklimat sebentar tadi. Seterusnya, kita akan mendengar taklimat ko-kurikulum daripada Puan Nur Mariha binti Bahudin, penolong kanan ko-kurikulum SMK Sungai Kertas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Mariha binti Bahudin, merupakan penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Menengah Sungai Kertas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua murid tingkatan 1 2021. Berikut saya akan memberi sedikit taklimat berkenaan dengan ko-kurikulum yang akan dilaksanakan sepanjang sesi persekolahan. Adakah murid-murid wajib menyertai ko-kurikulum? Aktiviti ko-kurikulum di sekolah merupakan perkara yang wajib disertai oleh semua murid sekolah. Merujuk kepada Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997. Peruntukan masa untuk perjumpaan aktiviti mingguan ko-kurikulum untuk badan beruniform, bilangan kali perjumpaan minimum ialah 12 kali, kelab persatuan 12 kali, sukan permainan 12 kali. Untuk semua aktiviti latihan rumah sukan, sukan tara, perkemahan badan beruniform tidak termasuk dalam bilangan kali perjumpaan. Peruntukan masa adalah sebanyak 180 minit iaitu 3 jam seminggu bagi sekolah menengah harian, sekolah menengah agama SBP dan 120 minit iaitu 2 jam bagi jurusan teknik vokasional. Merujuk kepada SPI bilangan 2 2007. Peruntukan masa sekolah rendah adalah 120 minit iaitu 2 jam bagi tahun 5 dan 6 manakala tahun 3 dan 4 adalah 60 minit seminggu. Hari perjumpaan ko-kurikulum, Rabu dan Khamis, masa aktiviti untuk murid-murid tingkatan 1 sesi petang ialah 9.45 pagi dan akan berakhir pada 12.45 tengah hari. Kehadiran murid dalam ko-kurikulum untuk minimum perjumpaan sepanjang tahun, badan beruniform 12 kali, kelab persatuan 12 kali, sukan dan permainan 12 kali. Terdapat satu pentaksiran yang dinamakan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan ko-kurikulum iaitu PAJSK. Format PAJSK terbahagi kepada 3 komponen, SEGAK dan BMI, ko-kurikulum yang terdiri daripada sukan permainan, kelab persatuan, badan beruniform dan ekstra kurikulum. Komponen yang ditaksir dalam PAJSK, SEGAK dan BMI, ko-kurikulum dan ekstra ko-kurikulum. Untuk ko-kurikulum, sukan dan permainan, penyertaan, pelibatan dan pencapaian sukan dan permainan dari peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Kelab dan persatuan, penyertaan, pelibatan dan pencapaian kelab dan persatuan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Badan beruniform, penyertaan, pelibatan dan pencapaian unit beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Untuk ekstra kurikulum, penyertaan dan pelibatan secara sukarela di sekolah, di luar sekolah, dalam negara ataupun luar negara. Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan ko-kurikulum iaitu PAJSK. Untuk markah ko-kurikulum, sukan dan permainan 110 markah. Melibatkan semua permainan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Kelab dan persatuan 110 markah. Badan beruniform 110 markah. Berikut ialah kaedah pengiraan. Untuk ko-kurikulum, akan dipilih 2 yang tertinggi, markah terkumpul dibahagi 2 dan markah peratanya dicampur dengan ekstra kurikulum untuk dijadikan 100% ke IPTA. Badan beruniform yang ditawarkan di sekolah ini ialah pasukan Kor Kadet Polis, Pergerakan Puteri Islam, Bulan Sabit Merah, Pasukan Kadet Remaja Sekolah, Persatuan Pengangkat Malaysia,
Pasukan Kadet Bomber dan Penyelamat Malaysia, Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Silat dan Taekwondo. Manakala untuk kelab, Persatuan, Persatuan Sains dan Matematik, Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Agama Islam dan Bahasa Arab, Pendidikan Seni Visual, Sejarah Geografi, Global Citizenship Education iaitu GCED, Fotografi Kebudayaan Pelancongan dan Koperasi. Sukan dan permainan, sepak takraw, badminton, catur, bola jaring, bola sepak, bola tampar, pingpong, sepak takraw dan softball. Berikut ialah contoh pakaian unit beruniform yang boleh dipakai oleh setiap murid. Kadet Polis, Bulan Sabit Merah, Kadet Remaja Sekolah, Puteri Islam Malaysia. Sekian, terima kasih. Itu sahaja maklumat co-curriculum daripada saya. Moga co-curriculum Sekolah Menengah Sungai Kertas terus hebat. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Mariha atas taklimat sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Izan Haizurah binti Ahmad untuk menyampaikan taklimat berkaitan pentaksiran bilik darjah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Cikgu Izan Haizurah binti Ahmad, akan menerangkan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah PBD untuk tahun 2021. Seperti para ibu bapa sedia maklum, pentaksiran berasaskan sekolah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah akademik, yang kedua bukan akademik. Di bawah akademik terkandung dua komponen, iaitu pentaksiran sekolah yang sekarang ini dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah dan juga pentaksiran pusat. Manakala bukan akademik juga mengandungi dua komponen, pentaksiran psikometrik dan juga PAJSK. Tujuan PBS dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengumpul maklumat murid tentang profil, penglibatan atau penyertaan, perkembangan dan pencapaian. Terdapat 3 komponen yang akan dilaksanakan di sekolah, iaitu pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK dan juga pentaksiran psikometrik PPSI. Manakala, satu lagi komponen iaitu pentaksiran pusat akan dilaksanakan bermula apabila murid menduduki tingkatan 3 iaitu PT3. Apakah itu pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Apakah pula pentaksiran PAJSK? Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum akan ditaksir oleh kepada murid dalam 3 tahap iaitu co-curriculum, segak dan BMI dan juga ekstra kurikulum. Di dalam co-curriculum, murid akan diukur dari segi penglibatan, pencapaian di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa dalam 3 kategori iaitu sukan atau permainan, kelab atau persatuan dan juga badan beruniform. Selain itu, murid turut akan diukur tahap kecergasan dan fizikal dalam segak dan BMI. Di samping itu juga, murid turut akan diukur penglibatan mereka secara sukarela di dalam ekstra kurikulum. Apakah pula pentaksiran psikometrik? Pentaksiran psikometrik bertujuan untuk mengenal pasti minat dan kecenderungan murid. Di sini, pentaksiran tersebut akan dilaksanakan oleh guru kaunselor sekolah. Apakah pula pentaksiran pusat PT3? Pentaksiran pusat PT3 akan dilaksanakan kepada murid tingkatan 3 di mana mereka akan ditaksir
berkaitan dengan penguasaan mereka daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 3. Berikut adalah contoh instrumen pentaksiran pusat, iaitu ujian bertulis. Ujian bertulis akan dilaksanakan ke atas semua mata pelajaran. Yang kedua, ujian lisan akan dilaksanakan ke atas bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, pelbagai instrumen akan ditaksir dalam mata pelajaran geografi, sejarah dan juga RBT. Bagaimanakah pentaksiran bilik darjah dilaksanakan? Pentaksiran bilik darjah akan dilaksanakan menerusi aktiviti pembelajaran abad ke-21. Guru-guru akan menjalankan aktiviti pembelajaran abad ke-21 seperti kuis, permainan, main peranan, bercerita, projek mudah dan lain-lain. Di sini, murid akan ditaksir dalam pelbagai aspek seperti kemahiran berfikir, kemahiran membaca, kemahiran mengira, nilai dan juga sikap. Berikut merupakan tahap penguasaan PBD dan tafsirannya. Tahap penguasaan 1 merupakan tahap penguasaan yang paling lemah, iaitu murid hanya tahu. Yang kedua, tahu dan faham. Tahap penguasaan ketiga adalah sederhana, tahu, faham dan boleh buat. Tahap penguasaan 4, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Tahap penguasaan 5 adalah baik. Murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Manakala tahap penguasaan 6 adalah tahap penguasaan yang paling cemerlang. Murid tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Berikut adalah pernyataan tahap penguasaan TP dalam sesuatu mata pelajaran. Daripada tahap penguasaan 1 sehinggalah tahap penguasaan 6. Selain itu, terdapat juga mata pelajaran PBD yang akan ditaksir di dalam peperiksaan akhir tahun, di mana mata pelajaran tersebut akan menjalankan folio ataupun projek dan akan mempengaruhi peratusan murid di dalam peperiksaan akhir tahun. Berikut adalah mata pelajaran yang menjalankan folio dan projek, iaitu sains, sejarah, geografi, PJPK, pendidikan moral dan juga RBT. Manakala pendidikan Islam akan menjalankan PAS, iaitu penilaian amali, tilawah dan juga hafazan. Peratus yang merangkumi kepada mata pelajaran tersebut adalah 10 hingga 30%. Sekiranya murid tidak menjalankan aktiviti tersebut, akan memberikan kesan terhadap markah mereka di dalam peperiksaan akhir tahun. Ini adalah contoh template perekodan dan pelaporan PBD, di mana setiap guru yang menjalankan aktiviti pembelajaran abad ke-21 akan mentaksir penguasaan murid dan tahap penguasaan murid tersebut akan direkodkan dalam template ini. Template ini akan direkodkan secara luar talian. Berikut adalah contoh pelaporan PBD individu. Pelaporan PBD individu akan diberikan kepada murid setahun 2 kali, iaitu pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Apakah peranan murid bagi memastikan mereka mendapat tahap penguasaan yang cemerlang? Jadi, setiap murid mestilah sentiasa hadir ke sekolah, sentiasa menyiapkan semua kerja rumah
Sentiasa menyiapkan tugasan yang diberi sama ada dalam talian ataupun di dalam bilik darjah. Sentiasa bersedia untuk diuji serta perlu membuat persediaan awal. Berikut adalah contoh aktiviti PBD yang dilaksanakan di sekolah, iaitu pembentangan kumpulan, aktiviti eksperimen, projek berkumpulan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Izan Haizurah atas taklimat sebentar tadi. Dengan ini, berakhirlah sudah Majlis Orientasi Murid Tingkatan 1 Sesi 2021. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.